Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Bersama saya Hani Yusof dalam rancangan iInfo di mana kita akan membicarakan mengenai dengan isu semasa dan kita juga akan membawakan Auda tetamu-tetamu yang mahir dalam bidang kerjaya yang mereka ceburi. Bagi episod pada kali ini, saya pasti peminat seni muzik tanah air amat teruja untuk berjumpa dengan tetamu kita pada hari ini kerana beliau adalah merupakan seorang komposer ataupun pencipta dan penggubah lagu. Bersama dengan kita pada hari ini adalah Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Yassin. Kalau dengar nama tu mungkin dah kenal, tapi beliau lebih dikenali sebagai K. Moksin, salah seorang komposer terkenal di negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum K. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan iInfo. Thank you. Baik, untuk permulaannya ingin mengetahui berapa lama ni sebenarnya berkecimpung di dalam bidang penggubahan lagu sebagai seorang komposer? Aku start membuat lagu dari tahun 93 zaman sekolah masih. Yeah. Masa tu aku kena bagi task untuk membuat lagu nasyid untuk perlawanan lah time tu. Jadi dari sanalah start mula berkembang macam tu. Itulah. Jadi sebenarnya dari zaman remaja di bangku sekolah sudah pandai menulis lirik. Tetapi sebenarnya mungkin Auda juga belum lagi mengetahui sebagai seorang komposer ini apa sahaja proses asasnya. Asasnya tidak belum banyak. Kira asas dia pandai menyusun ayat, buat melodi, susunan muzik. Jadi sudah itu saja sebenarnya. Jadi itulah proses asas sebagai seorang komposer ni. Itu sebagai komposer. Namun sebenarnya adakah K juga berkecimpung di dalam bidang-bidang yang lain? Bidang lain dulu pernah sebagai pelakon. Dululah ada mungkin dalam tahun-tahun 2000, awal 2002 macam tu ke 2007 macam tu. So time tu masih pelang menyanyi, masih kompos lagu. Tapi tema tu kira ngam orang tema tu RTB banyak membuat drama-drama yang anulah yang siok-siok macam cerita-cerita hantu apa. Jadi masa tu aku start macam kenapa aku tidak cuba macam aku kan start cuba berlakon. Jadi aku datang audition apa itu ni. So akhirnya jadi pelakon lah. Tapi permulaannya sebagai seorang penyanyi dulu dan juga komposer. Jadi mungkin mula-mula menyanyi dulu dengan muzik. Menyanyilah dulu. Nyanyi berkumpulan. Macam itulah. Jadi penyanyi berkumpulan, kemudian diberikan task waktu bersekolah. Jadilah ianya sesuatu kerjaya yang diceburi oleh K. Moksin sendiri. Begitu menarik. Tetapi bagaimana timbulnya minat? Tadi katanya permulaannya diberikan satu task. Tapi minat itu dari mana timbulnya? Minat tu dari lahir lah sudah. Dari lahir? Wow. Dari lahir kali. Pasal macam dalam adik-beradik, macam aku ada 5 orang adik-beradik kan. So aku yang keempat. And semua abang-abangku semua minat menyanyi tu. Tapi dia tahulah macam minat-minat macam tu saja. Tapi dalam adik-beradik macam nampak aku saja yang paling macam menyerlah lah orang. Bukan bilang aku muji diriku. Tapi suka mencuba. Suka mencuba. Macam first dia bermula dari macam abangku menyuruh aku main gitar, cuba main gitar aninya. Sekali aku nak mau awal-awal aku nak minat lah barangan ni. Cuba saja. Jadi sikit saja aku cuba. Ding berbunyi. Itu pun sudah aku macam merasa bangga aku pandai sudah macam tu. Jadi macam aku ingat time tu kami masih tinggal di flat Anggrek Desa. Sekali aku sama my band, kira salah seorang aku punya band, Syarif. Ia tinggal di atas tu, aku di bawah. Ia tingkat 3, aku tingkat 1. Jadi lepas aku pandai main gitar atau aku terus call Syarif, "Rep, jumpa tadi kami melara lepak di tangga tu time tu." Time tu masih umur dalam dijah 3 lah macam tu. Rep, aku pandai main gitar sudah. Sekali jumpa tadi di tangga. Sekali apa yang abangku ajar tu macam satu keys ya, ding. Itu sudah aku kan show off lah arahnya macam tu. Jadi dari sana kami macam Syarif pun start suka ke muzik atau cuma jom main gitar tu. Jadi dari sanalah kami start macam mendengar lagu-lagu zaman itu masih zaman lagu-lagu rock lah. Macam lagu-lagu Metallica, Nirvana apa ni. Jadi so aku starting macam lagu-lagu English lah. Kira macam tu. So dari sana mendengar dari radio macam gitarnya cuma ni rupanya bunyinya. Sekali pandai mencari sendiri. Dia tahu lah pasal chord ni dia tahu ni dulu. Chord apa. Asal lurus ya bunyinya. Jadi itu sudah tu macam tu. So dari sana aku tahu macam
ya aku ni macam talented je dalam music lah, macam tu lah. Jadi aku start berlatih sendiri sejam, cari-cari dalam 1, 2, 3 lagu sudah dapat nyaman hatiku tu macam tu. Jadi tadi K ada mengatakan chord, bunyinya dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebagai seorang komposer ni, apa saja antara aspek-aspek yang perlu diketahui? Ya ikutlah sebenarnya macam komposer ni, dia semestinya ia pandai main muzik sebenarnya. Macam adalah beberapa kawan-kawan kami, andangan kami kan, ia dah pandai main muzik, tapi ia boleh buat lagu macam tu lah. Jadi ialah sebenarnya yang penting yang macam ia mesti imajinasinya mesti sampai ke tahap macam ia mau menyampaikan lagu ni arah pendengar kan. Yeah. Jadi ia mesti pandai imagine macam mana jalan ceritanya. Jadi sudah jalan cerita ada, tinggal susunan ayat sekali lagi kan macam tu. Jadi itulah sebenarnya, walaupun macam muzik itu sebenarnya dah penting. Pasal itu boleh diserahkan arah orang yang lagi arif. Pandai lah, yang arif lagi. Jadi asal si pandai menyusun melodi, jatuh saja. Sekali masukkan dengan liriknya. Asal bertamu saja susunannya lawak, sudah okey sudah tu sebenarnya. Jadi saya pun bolehlah mencuba untuk jadi seorang komposer. InsyaAllah nanti boleh dipelajari daripada K. Boleh. Jadi kata K tadi bermula berjinak-jinak di dalam bidang pengubahan lagu bermula dari remaja di bangku persekolahan. Namun bila K-Rock Studios mula ditubuhkan? Okey, K-Rock Studio yang official bermula pada tahun 2010 macam tu. So sebenarnya ini pun barang ni macam dah di plan lah sebenarnya. Kira pasal ia happen pasal macam menolong-nolong kawan saja temata. Kan macam kami tu belajar recording, macam mana recording ni. And aku pun dulu dari start zaman tape yang pakai kaset. Yeah. Dari sana sudah aku start recording sebenarnya. Jadi cuba-cuba recording lah. Sekali macam yang kawanku tadi yang aku cakap, saya repatau. Kami ni memang dari damit sampai ke besar kami sama-sama lah. Sampai hari ni pun masih kami sama-sama. Jadi ia yang awal-awal membuat macam recording ni, tempat recording sendiri apa itu ni. So dari sana aku pun cuba belajar sama-sama. Oh ni rupanya macam ni. Sekali apa yang ia ada, so macam aku pun cuba. Tema tu kami kerjakan juga sudah. Jadi aku cuba balik macam yang penting barang-barang yang mesti ada sebenarnya laptop, sound card sama keyboard itu saja. Itu pun boleh jalan sebenarnya. Jadi dari sana macam aku cuba belajar dapat tahu sudah macam mana kan recording. Jadi ada sekali tu ada my friend juga penyanyi kita ni juga minta tolong kan recording lagu Sen Sarah Saripan ni full tu juga nada slot. Jadi aku kelinda kau cubalah aku saja. Aku ni pulang pandai benar tapi aku boleh cuba aku. Jadi okeynya. So kami berunding harga lah tu terus Kali kami start recording, tema tu belum ada tempat untuk recordingan ya. So kami ke UBD, ke di mana-mana lah tempat yang ada kosong macam tu, di sana kami buat mengarrange di sini. Sekali sudah siap baru masuk vokal ataupun aku ingat di salah satu kelas di UBD pulang tu kami recording juga. Di sana kami masuk vokal ini. Sekali mixing sendiri di rumah saja. Siap dengarkan. So my friend puas hati. Jadi kami cuba antar ke radio. Sekali dia sangka di radio pun lepas juga. Jadi start di sana bermula. K-Rock Studio. Jadi rupa-rupanya dari awal tahun 2010 lagi sehinggalah sekarang. Jadi lebih kurang dalam 12 tahun. Kalau dapat dianggarkan jumlah lagu-lagu yang telah pun digubah oleh K. Moksin. Yang digubah mungkin lah. Dah pernah ingat lagi lah. Tapi kalau dilihat dari hard disk yang GB, punya hard berapa disk GB? Beratus-ratus pulang sudah sebenarnya lagu itu. Tapi ada yang macam lupa lah sudah apa itu ni. Jadi ada yang dah sempat di save filenya macam tu. Ada. Kalau dulu kami selalunya kalau buat lagu bertulis. Kalau dulu masa ni zaman mobile ni semua ke mobile kan sudah. Jadi bertulis satu, ia bukunya kadang-kadang macam banyak hilang apa itu ni angus.
Cuma itulah. Antara menghasilkan lagu untuk diri sendiri sebagai penyanyi juga dan untuk artis-artis lain, mana satu yang lebih berkenan dengan K. Moksin dan kenapa? Sebenarnya barang ini pun berproses pulang juga. Ya. Awal-awal dulu macam aku lagi prefer macam aku buat lagu untuk aku lah macam tu. Untuk my band macam tu, untuk orang-orang aku lah sejak. Pasal zaman tu biasalah zaman ego kan. Kira macam nemu ni kira pasal lagu tu ia macam resepi. Yeah. So itu secret resepi ko macam tu lah. Jadi kami buatlah sendiri macam ada aku nemu share semua orang macam mana aku buat lagu macam tu. Tapi sudah lama-lama macam sudah mostly macam feedback dari orang tu selalu orang suka macam lawa lagu mu ni. Kau buatkan aku lagu macam tu. Dari sana terstart. Jadi macam awal-awal memang arah orang yang kita ni trust lah saja dulu. Pasal dia secret recipe kan. Jadi baru tahu arah orang-orang yang kita ni dulu. Kali lama-lama tu macam terasa macam kalau aku kan stay cuma ni macam aku nak ke mana rasanya macam tu. Aku kan stay di tahap ni saja. Jadi aku start macam cuba menerima cabaran lah tu orang since ada macam penyanyi lain yang di luar kami aku punya circle macam tu yang biasa aku buat lagu-lagu rock kan dulu. Jadi ada yang di luar aku punya sekiranya macam let's say lagu tradisional tu sekiranya orang tu minta buatkan. So aku cubalah aku ambil barang ni as aku punya cabaran and alhamdulillah boleh. Jadi dari sana lagi membuild aku punya confidence. So makin lama macam aku makin terasa berkembang rasanya. Ada improvement dari segi arrangement music, membuat melodi, lirik apa itu ni. Dari sana aku tahu okay, kalau aku buat macam ni aku boleh berkembang. Jadi aku mesti terima siapa saja yang macam orang perlukan aku punya kira service. Jadi dari sana start aku minat macam aku start meminati membuat lagu untuk orang macam tu. Music arena masa ni alhamdulillah makin berkembang maju dengan lagu-lagu yang masa ni makin up to date and komposer-komposer juga yang masa ni diberikan peluang untuk bertanding secara sehat. And then masa baru-baru ni lagi ada dengan juga Brunei Music Video. So music itu makin berkembang majulah di Brunei alhamdulillah. Arena entertainment in my understanding is music, theater, what's happening right now, shows apa. Definitely it's growing. There's platforms macam Progressive Media. Recently there's the Brunei Awards apa. So it's growing lah in a way. I know some friends who are doing it as well. Baik, tadi K ada mengongsikan permulaannya adalah menghasilkan lagu-lagu rock kerana itulah yang diminati pada masa itu. Namun sekarang dapat kita saksikan K. Moksin telah pun menghasilkan pelbagai genre. Boleh dikatakan komposer yang versatile lah sudah. Jadi bagaimana ia boleh berkembang? Samalah macam yang aku cerita tadi pasal macam kan menyahut cabaran itu kan orang. Tapi selain itu macam aku dulu membesar mendengar lagu-lagu macam-macam dari lagu-lagu macam zaman Iklim, Zaitun Samion, lagu-lagu raya Anwar Elina macam tu. Jadi macam walaupun orang macam aku tu indah lah mendengar sekiranya, tapi ia masuk ke telinga aku rasanya. Jadi macam ia tersave dalam otak aku rasanya lah macam tu. Jadi macam sudah macam kalau orang macam klien minta buatkan muzik-muzik macam ni, ia automatically macam otakku tu mencari preset yang pernah tersave dalam otakku macam tu. Jadi aku apply saja macam tu. Okey, ni lagu ni macam lagu yang lama ni dulu. Yang macam dari lagu tradisional ni boleh dia apply klien masukkan macam ni. So cuba kalau bertamu ngam ia tu sudah tu. Jadi macam semua tu aku punya teknik lah. Jadi apa yang aku buat itu semua menjadi arah setiap klien ni. Jadi macam memang semua start dari yang basic aku dengar ni lah, yang dulu aku dengar ni lagu-lagu ni. Jadi tinggal macam mengubah suai saja lagi Macam dia juga dapat diambil bulat-bulat lagu tu sekiranya dia apply arah lagu ni Jadi macam mesti juga diubah-ubah lagi ikut kira macam ikut macam mana
trend zaman ni muziknya. So cuma itulah aku punya strategi untuk anak. Trend satu hal kadang-kadang penyanyi dan juga suara penyanyi juga salah satu perkara yang harus diambil kira. Ya, berkaitan dengan proses dan juga pengubahan lagu ini, di sebaliknya bukan saja seorang komposer tapi juga ada arranger dan juga penulis lagu. Bagi penonton kita ni mungkin boleh diketahui apa saja perbezaannya seorang komposer, seorang arranger dan juga seorang penulis lagu. Okey, penulis lagu biasalah yang bertulis lah tu kirakan artinya menulis lirik lagu lirik lagu tu. Jadi macam komposer selalunya dorang yang membuat melodi tu selalunya. And music arranger yang menyusun semula muzik atau instrumennya. So macam gitarnya macam mana, ia punya drum macam mana, so atau music arranger punya kerja lah. Jadi arranger adalah lebih kepada teknikal. Teknikal terus. Jadi kalau komposer boleh melodinya. Melodinya. Jadi kalau dari segi K sendiri, bagaimana prosesnya? Adakah ia bermula daripada melodinya ataupun? Okey, ini soalan yang selalulah. Soalan lazim. Selalu orang bertanya macam mana kau buat lagu macam ni. Okey, kalau aku dulu aku start macam aku selalu buat melodi dulu. Jadi kalau melodi tinggal aku masukkan lirik saja kan. Dan melodinya sudah ada sekiranya masukkan liriknya. Ku bersamamu kata ikutlah macam ia punya suku katanya tu. Tapi macam sudah lama-lama macam orang macam kita ni master sudah barang ni. Aku cuba cara lain lagi lah. Kira macam aku cuba lirik dulu baru melodi. Macam tu. Jadi ia ada perbezaan tapi siok barang ni siok macam kalau sekiranya kita ni buat melodi dulu baru lirik, kita ni sudah tahu macam mana ia akan siap lagu tu. Pasal melodi kita ni dengar sudah kan. Tapi kalau lirik dulu kita ni akan tahu macam mana ia akan jadi lagu tu. Pasal kita ni ikut dari lirik atau dah tahu masukin dah melodi ni macam ni. Kalau sekiranya nengam satu tempat tukar lagi. So artinya macam kita ni dah dapat predict ia akan siap jadi macam mana. Itulah yang sioknya. Mana satu yang lebih mencabar? Adakah mula-mula K sendiri yang menghasilkan lagu sendiri ataupun ada penyanyi yang katakan saya ada lirik sudah sama melodi, boleh K buatkan lagu? Bagiku macam dua-dua lah. Kira kira cabaran juga dua-dua. Lagi mencabar pula. Pasal kita ni dah tahu test durang macam mana. Macam durang okey ke indah dengan kita ni punya idea macam tu. Barang tu selalulah yang kira yang aku selalu lalui sama klien macam tu. Tapi okey, dorang boleh kadang-kadang dorang dapat terima juga macam mana. So artinya yang penting sama-sama puas lah. Jadi dalam penghasilan lagu ni memang satu kolaborasi di antara music arranger, komposer, penulis lagu dan juga dengan artis penyanyi sendiri. Itulah yang istimewanya di dalam penghasilan sesebuah lagu. Bercakap tentang cabaran tadi, mungkin boleh dikongsikan antara cabaran sebagai seorang komposer setakat ini. Kira cabarannya itulah saja. Macam kan masa ni di Brunei makin banyak sudah komposer tu kan sebenarnya. Macam makin hari makin ramai nama-nama baru kita ni dengar. Jadi cabarannya itulah macam mana kita ni kan maintain, macam mana kita ni kan makin kekal relevan. Relevan dengan ni keadaan macam mana ni. Jadi itulah saja yang selalu cabaran. Itu antara cabaran yang dihadapi. Bagaimana pula dengan pengalaman manis? Saya pasti ada pengalaman manis di sepanjang 10 tahun bergiat aktif sebagai seorang komposer. Okey, pengalaman manis tu banyak pulang kirakan. Tapi ialah mostly macam kenangan recording atau macam tu recording atau macam kadang tema tunggunya kami bertamu macam tu macam sama artis ni tema tunggunya kita ni sama-sama macam bercerita-cerita baibon-baibon macam tu di studio sekali menyiapkan lagu. Lepas habis lagu kadang-kadang dah lagi berjumpa-jumpa nanti baru macam tu. Itulah yang sekiranya yang kirakan bagiku manis. And especially kalau lagu tu tercalon tu lagi ke anugerah pelangi atau mana-mana anugerah. Kali di sana kami bertamu lagi. Kali di sana kami
biasalah kami spend time sama-sama macam mana bebon-bebon, lepak-lepak apa itu ini, makan-makan. Itulah yang selalunya yang bagi macam kenangan manis lah rasanya. Jadi kadang-kadang dari kolaborasi untuk menghasilkan satu lagu terciptalah satu persahabatan bersama dengan artis-artis dan juga penggiat-penggiat seni tanah air. Jadi ada soalan cepu Mas ni sebenarnya mengenai dengan kestabilan kerjaya sebagai seorang komposer. Adakah ia suatu kerjaya yang boleh dikatakan stabil dan menghasilkan pendapatan yang konsisten? Okey, dari sebenarnya kalau macam kalau orang lihat macam barang ni macam dah pulang macam dah orang macam dah ada masa depan lah orang sekiranya. Tapi alhamdulillah macam selama ni aku dulu kerja government, and pasal aku minat barang ni, muzik ni, aku kan cuba buktikan yang macam aku boleh hidup and stabil lah dengan menggunakan muzik ni. So aku beranikan diri, aku berhenti kerja, and aku fokus fokus ke recordingan ni saja. Awal-awal benar macam cuma tu saja. Tapi alhamdulillah lama-lama macam support dari RTB, kawan-kawan apa itu ini. So alhamdulillah stabil lah barangan ni. Syukur alhamdulillah. Jadi mungkin juga dapat menjadikan satu suntikan inspirasi kepada mereka, terutamanya belia-belia muda Ketani yang memang minat dengan penggubahan lagu sebagai seorang komposer ini. Jadi Kay, sebenarnya di antara apa yang Kay cuburi juga di antaranya bukan saja K-Rock Studios tapi juga OK Media. Mungkin boleh ceritakan mengenai dengan OK tu. Okay. So OK Media ni kira sampingan macam tema tu kami kan cuba market fotografi, videografi macam tu. Market wedding lah kirakan lah. Tema tu kira so kami cuba macam aku cuba buat team lagi sekali. Cuba buat team untuk fokus ke wedding punya market. Jadi aku buat OK Media. And tema tu mungkin dalam tahun 2012-an je lah, 2015 macam tu 16. So kami muncul dengan OK Media ni. Kami cuba cari klien, and alhamdulillah Blu-ray juga, banyak juga kami Blu-ray sana. And dari sana macam aku terasa K-Rock tu macam aku menjalankan dua-dua ni, aku rasa aku dah dapat awal susah rasanya. So akhirnya macam aku terpaksa lepas OK Media since my friend ada handle. So aku bagi kepercayaan, aku carry on saja OK Media, aku handle K-Rock Studio saja macam tu. So sampai masa ni OK Media masih berjalan. Jadi sebenarnya minat K-Rock ni sebenarnya ada pelbagai, namun harus fokus kepada sesuatu supaya ia lebih produktif kata orang. Baik. Jadi untuk akhirnya nasihat dan juga kata-kata semangat daripada K-Rock kepada mereka yang ingin bergiat aktif lagi dalam seni muzik. Okey, kata-kata semangat macam biasalah yang selalu kita dengar tu don't give up ataunya orang. Yang penting kita ni buat saja apa yang kita ni minat macam tu, tapi dengan niat yang baik lah macam tu. InsyaAllah akan berjalan dengan lancar macam tu. Yang penting jangan pernah give up atau saja. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada K-Rock kerana sudi hadir ke iInfo untuk menceritakan mengenai dengan pengalaman sebagai seorang komposer. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi. Terima kasih. Sama. Baik, Auda. Semestinya satu perkara yang mendatangkan inspirasi kepada Ketani, katanya jangan pernah menyerah kalau sekiranya ada minat ataupun bakat. Yang penting harus mencuba kerana mencuba itulah langkah pertama untuk kita mengetahui sepanjang mana, seluas mana kita ni boleh berkembang. Baik, itu sahaja yang dapat kita bawakan untuk iInfo pada kali ini bersama saya Hani Yusof. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.